Baik, seterusnya kita tengok soalan 6. Soalan 6 adalah berkaitan dengan bab 3 elektromagnet ya. Okay, elektromagnet 3.3 arohan elektromagnet. Okay, biasanya dia macam ini. Kalau kita tengok gambar itu, dia ada bateri. Okay, kalau di sini dia adalah bateri. Okay, itu bermaksud kita nak carikan daya. Okay, kita nak carikan daya gerakan. Okay. Kalau kita nampak dia adalah galvanometer, okay, itu adalah arus arohan. Kita nak cari arus arohan. Okay. Sebab macam ni, kalau daya, kalau you masih ingat, kita ada 3 jari. Okay, jari, ibu jari adalah daya ataupun arah gerakan. Okay. Lepas tu, jari telunjuk adalah medan magnet. Okay, medan magnet. Dan jari tengah adalah arus. Okay, arus. Jadi ingat perkataan FBI lah. Okay, FBI. Okay, so kalau kita nampak ada bateri, maksudnya bateri akan menghasilkan arus. Okay, dan kita ada medan magnet, maka kita nak carikan manakah arah gerakan konduktor, contohnya. Tetapi kalau kita nak carikan arus arohan, kita akan guna galvanometer untuk mengesan dia punya kewujudan dan juga arah. Okay. Right. So apakah maksud arus arohan? Okay. So arus arohan dihasilkan sebab apa? Sebab ada gerakan. Okay. Gerakan antara magnet, okay, antara magnet dengan konduktor. Okay. So bila ada perubahan medan magnet, dia akan menghasilkan arus arohan. Okay, itu maksud dia. Okay. So di sini arus arohan dia adalah arus arohan adalah arus yang dihasilkan apabila berlaku gerakan relatif. Okay, relatif maksudnya antara dua inilah. Kita tengok dua ni saja. Okay, antara konduktor ataupun magnet, okay, dan juga dengan medan magnet. Okay. So basically kalau berlaku perubahan medan magnet, dia akan menghasilkan arus arohan. Okay, right. Okay, seterusnya kita tengok soalan B. Merujukan kepada darjah 6.1 dan 6.2, bandingkan bilangan lilitan. So very easy, kita nampak bilangan lilitan darjah 6.1 lebih banyak. Okay, bilangan lilitan solenoid darjah 6.1 lebih banyak. Okay, daripada darjah 6.2. Okay, 6.2. Okay, kemudian kekuatan medan magnet. Okay, kekuatan magnet, of course, kalau kita ada makin banyak bilangan lilitan, so dia punya kekuatan medan magnet pun semakin kuat, semakin tinggi. Okay, so kekuatan medan magnet darjah 6.1 lebih tinggi. Okay, lebih tinggi daripada darjah 6.2. Darjah 6.2. Okay. Okay, next. Magnitude arus arohan. Jadi kita tengok kepada galvanometer. So mula-mula dia berada di tengah tau, di tengah. So selepas ada gerakan, dia akan berlaku apa? Berlaku pemesongan pointer atau jarum ini
So yang galvanometer yang pertama dia besong dengan lebih banyak kan. So dia punya arus arohan lebih tinggi. Okay. So magnitude arus arohan, Raja 6.1 lebih tinggi. Okay, lebih tinggi daripada Raja 6.2. Raja 6.2. Jadi berdasarkan jawapan, nyatakan hubungan antara kekuatan medan magnet dan magnitude arus arohan. Okay, so kalau medan magnet semakin tinggi, magnitude arus arohan akan semakin tinggi. Don't forget, magnitude arus arohan ni dia adalah kesan. Apa yang kita nak akhirnya. Okay, so semakin tinggi, kekuatan medan magnet semakin tinggi magnitude arus arohan. Okay, jangan terbalik ya, arus arohan. Jangan anda tulis semakin tinggi magnitude arus arohan, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Okay, logically itu tak betul. Sebab dengan akibat terbalik. Okay, hukum fizik yang terlibat, okay, of course ini adalah hukum Faraday. Okay, hukum Faraday. Okay, biasa pelajar dia confuse hukum Faraday dengan hukum Lenz. Okay, kalau hukum Faraday dia nyatakan hubungan. Okay, dia nyatakan hubungan. Okay, tapi kalau hukum Lenz, dia kata tentang sebab. Okay, dia punya Q adalah menentang. Okay, menentang perubahan medan magnet. Okay, which is kita akan tengok soalan seterusnya. Okay, perubahan medan magnet. Okay. Raja 6.3 menunjukkan sebuah solenoid PQ yang disambung ke sebuah bateri. Okay, kita nampak ada bateri kan. So, satu magnet bar digantung bersebelahan dengan hujung Q. Okay, so here kita ada bateri, arus mengalir. Okay, mengalir. Okay. So, in fact, apa yang berlaku adalah bila arus dihasilkan, kita boleh guna petul genggaman. Okay, petul genggaman tangan kanan. Okay. So, untuk solenoid, 4 jari anda, I'm so sorry I cannot draw. Okay. 4 jari anda cuba ikut arah arus. So, you pegang PQ solenoid dengan 4 jari hadap ke bawah. Jadi, ibu jari anda akan tunjuk ke kiri kan. So, yang ibu jari tunjukkan arah medan magnet. Okay. Dan Q ini adalah selatan. Terbalik. Okay, terbalik, sorry. Kalau kanan, tangan kanan, okay, ibu jari tunjuk ke kanan. Okay, ke kanan ya. So, utara akan berada di Q. And then P adalah selatan. Okay, so bila switch di on kan, okay, dihidupkan. Jadi, utara, selatan. So, apa yang berlaku pada sini? Utara dengan utara dia akan saling menolak kan. Okay, dia akan saling tolak antara satu sama lain. Okay, so soalan dia, apabila switch dihidupkan, terangkan apa yang berlaku kepada magnet bar. Okay, so first you kata switch dihidupkan, of course arus akan mengalir. Okay, arus akan mengalir. Okay, so arus akan mengalir. Dan di kutub Q menghasilkan kutub utara, manakala P menghasilkan kutub selatan.
Okey, kutub selatan. Ini markah pertama. Okey, markah kedua, what happened here? Apa yang berlaku pada sini? Okey. So Q mempunyai kutub sama dengan magnet dengan hujung kiri magnet. Okey, magnet, maka akan ditolak. Okey, akan ditolak jauh dari solenoid. Okey, keyword dia adalah tolak. Dia ditolak. Ditolak jauh. Okay, so first you jawab kutub utara, kutub selatan. Maka kedua you jawab apa berlaku pada pergerakan itu. Okay, dia akan tolak. Okay, dia akan tolak magnet bar kepada kanan. Okay, atau bergerak menjauhi. Okay, menjauhi Q lah. Okay, ini adalah soalan 6 ya.